Beralih ke negeri di bawah bayu, Gabungan Rakyat Sabah PH Plus berupaya bangunkan Sabah dalam tempoh 5 tahun. Laporannya langsung bersama Rita Aloysius Malik. Rita, teruskan. Baik Farhatul, Kerajaan Negeri di bawah Gabungan Rakyat Sabah GRS PH Plus telah membuktikan keupayaan membangunkan Sabah dalam tempoh 5 tahun. Keupayaan itu bukan sahaja memulihkan ekonomi negeri daripada pandemik COVID-19, malah merancangkan ekonomi negeri. Dalam keadaan yang amat sukar menghadapi COVID-19 dan ketidakstabilan politik pada waktu itu, kita bukan saja memulihkan ekonomi selepas COVID, tetapi kita dapat mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi yang banyak di negeri Sabah sehingga kita dapat menjayakan pelbagai inisiatif di dalam hala 7 SMJ. Selain pembangunan ekonomi, kerajaan GRS PH Plus juga membantu golongan kurang berkemampuan. Ini termasuk bantuan sentuhan kasih rakyat RM300, rumah mesra SMJ, selain peningkatan bantuan kebajikan. Datuk Haji J menyatakan demikian pada majlis pelancaran buku Plan Strategik Pembangunan Daerah Kuala Penyuk dan Daerah Kecil Menumbuk. Saya amat yakin Kuala Penyuk dan daerah kecil Menumbuk ini akan maju seperti juga daerah-daerah lain di negeri Sabah di dalam masa 5 tahun akan datang. Yang penting pemimpinnya mempunyai wawasan, kerajaan mempunyai perancangan yang baik untuk daerah ini. Turut berlangsung penyerahan kunci rumah SMJ, penyerahan warta tanah serta penyerahan bantuan Yayasan Limus Juri. Mengenai cadangan pembinaan jambatan menghubungkan Tanah Besar Sabah Labuan, Ketua Menteri berkata kerajaan negeri akan mengemukakan semula permohonan kepada Kerajaan Persekutuan. Ya, kita ulang balik permohonan ini kepada Kerajaan Persekutuan supaya membina jambatan yang menghubungkan Pulau Labuan dan juga Tanah Besar negeri Sabah. Kalau itu dibina, saya ingat daerah Kuala Penyuk dan Menumbuk ini akan lebih mendapat kemudahan dan baik untuk daerah ini. Sebelum ini, Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menegaskan komitmen Kerajaan Persekutuan untuk merealisasikan aspirasi rakyat yang mahu melihat cadangan jambatan menghubungkan Labuan ke Tanah Besar Sabah menjadi kenyataan. Jambatan yang dicadang itu dijangka sepanjang 17.5 km bertujuan memudahkan perjalanan antara Labuan dan Sabah sekaligus merangsang integrasi ekonomi dan sosial. KUSKOP terus memperkukuh ekonomi rakyat luar bandar menerusi projek Tamu Desa, platform yang membuka peluang kepada usahawan mikro, petani dan peniaga kecil memasarkan produk secara teratur dan mampan. Projek dilaksana bersama pejabat daerah, pejabat pembangunan negeri Sabah dan agensi KUSKOP sambil memperkukuh ekosistem keusahawanan. Ia melalui kemudahan pembiayaan dan geran seperti skim pembiayaan usahawan tamu, Tekun Nasional, B+ dan tabung modal pusingan SKM. Secara keseluruhannya, KUSKOP telah menyalurkan sekitar 29 juta ringgit dari 2024 hingga ke tahun ini untuk melaksanakan 146 projek tamu desa di kedua-dua negeri. Tahun hadapan di bawah belanjawan 2026 sejumlah 20 juta ringgit lagi diperuntukkan untuk meneruskan projek tamu desa Sabah Sarawak. Beliau ditemui selepas merasmikan premis tamu desa di Kampung Tinata dan Kampung Sukang, Kota Belud. Datuk Iwan turut menyampaikan sijil pendaftaran kepada 6 koperasi baharu di Kota Belud sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi inklusif di luar bandar. Program Merpati, inisiatif baharu Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah akan dilancar Januari depan. Ia bagi memberi bantuan penjagaan sementara kepada warga emas di institusi kebajikan.
Program Merpati akan dilaksana di Sandakan, Tawau dan Kota Kinabalu sebagai permulaan dengan keupayaan menampung 5 hingga 6 orang sehari. Ia dijangka menjadi sokongan penting kepada penjaga selain memastikan warga emas terus diberi perhatian dan kesejahteraan sewajarnya. Satu program di mana siapa yang mempunyai ibu bapa ataupun warga tua yang mereka jaga sendiri di rumah dan mereka boleh tumpang tinggal di institusi kebajikan untuk satu tempoh yang tertentu bagi menyokong mereka berurusan. Contohnya orang Beaufort mau ke Kota Kinabalu, dia ada jaga orang tua. Jadi orang tua biasanya apa dia buat, dia tumpang kepada keluarga dan sebagainya. Tapi di bawah program Merpati dia boleh tumpangkan di rumah warga tua untuk secara harian ataupun secara pra-booking lah. Data kemiskinan bersifat dinamik dan sentiasa berubah mengikut keadaan semasa keluarga, termasuk faktor pendapatan, kematian serta pergerakan penduduk. Setakat ini Sabah merekodkan 55,782 keluarga berpendapatan di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan 2,742 sebulan. Bagaimanapun tiada isi rumah tergolong dalam kategori miskin tegar iaitu berpendapatan kurang daripada 1,218 sebulan. Pengarah Pejabat Pembangunan Negeri Sabah, Samsul Dola menegaskan komitmen pihaknya untuk memastikan tiada lagi keluarga dikategorikan sebagai miskin tegar. Ia menerusi pemantauan berterusan terhadap projek pembangunan dan data kemiskinan negeri. 3 peranan utama pihaknya iaitu memantau pelaksanaan projek di bawah rancangan Malaysia 5 tahun, menyelaras data parlimen serta mengurus pangkalan data IKASE bagi mengenal pasti dan membantu isi rumah berpendapatan rendah. Pegawai-pegawai kita, perangkaan kita akan turun ke lapangan untuk membuat pendataan. Dia akan menyiasatlah keluarga-keluarga ni yang ada berdaftar ataupun yang kira baru mau berdaftar, kita akan turun. Sebab di peringkat daerah kita ada fokus grup daerah yang mana data-data ni akan dimasukkan ke dalam kita punya pangkalan data untuk kita verifikasikan. Beliau ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Memastikan tenaga yang selamat, mampan, mampu milik dan mudah diakses. Itu matlamat utama penubuhan Suruhanjaya Tenaga Sabah IKOS yang dilaksana berpandukan Pelan Induk dan Hala 7 Tenaga Sabah 2040, CREM 2040. Perinciannya bersama Elisha Ornella Michael dalam Aspirasi Bayu. Pelan itu sendiri diolah dan direncanakan oleh kita sendiri, IKOS. Jadi maksudnya kalau kita buat perancangan yang kita laksanakan sendiri, kita mesti pastikan ianya berjalan dengan baik dan juga kita ada orang bilang rasa kepunyaan, sense of ownership. 16 inisiatif strategik digariskan dalam SEREMP 2040 sebagai tulang belakang IKOS. SEREMP 2040 dilancarkan pada 19 September 2023 bagi menangani keperluan jangka pendek dan membina daya tahan jangka mampan untuk industri tenaga Sabah. Ia dirangka bagi memastikan jidar simpanan penjanaan elektrik negeri mencukupi selain meneroka teknologi baharu dan mempelbagaikan sumber bahan api. Terdapat 3 peranan utama IKOS. IKOS ni seperti yang kita tahu mendukung hasrat kerajaan untuk mengambil alih kawal selia sektor keselamatan di Sabah lah. Oleh itu untuk memastikan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan sektor tenaga di Sabah dijalankan dengan selamat, teratur dan mengikuti piawaian yang telah ditetapkan. Turut dilancar ladang solar berskala besar, pembangunan loji janakuasa baharu berkapasiti 100 megawatt dan pembelian tenaga dari Sarawak yang dijadual bermula tahun ini.
Membantras aktiviti penyambungan haram dan pengusikan meter turut menjadi tanggungjawab IKOS. Kita akan giat menjalankan aktiviti penguatkuasaan untuk kita kesan semua dobi-dobi yang tidak berlesen ni lah. Seperti yang kita sedia maklum, banyak juga dobi-dobi di luar sana yang masih perlu diperiksa dan perlu mematuhi keperluan perundangan. Harapan seterusnya agar masyarakat dapat menerima dan juga mematuhi enakmen bekalan elektrik dan juga gas, dan apa yang kami pentingkan adalah keselamatan setiap masyarakat di Sabah. Kita ada macam-macam isu, contoh karan tak cukup, benda tu semua kan, dan di sinilah peranan IKOS sebenarnya untuk menyelesaikan beberapa masalah-masalah tersebut. Bagi melahirkan pekerja mahir yang memenuhi kehendak industri, IKOS turut mentauliahkan sebuah pusat pelatihan dalam bidang gas di Universiti Malaysia Sabah, UMS. Pengambil alihan kuasa kawal selia bekalan elektrik dan gas oleh Sabah menerusi IKOS merupakan langkah besar ke arah memastikan bekalan tenaga yang lebih stabil, selamat dan mampan. Semoga Sabah dapat terus menikmati sistem tenaga yang lebih cekap dan mesra alam bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan ekonomi negeri ini. Elisha Nella Michael, RTM. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kembali bersama Farhatul. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Berita, terima kasih.